A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji dan kesyukuran kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak melimpahkan hidayahnya kepada kita, yang banyak melimpahkan rezekinya kepada kita, yang banyak melimpahkan rahmatnya kepada kita dan juga kepada seluruh makhluk yang diciptakannya. Dan juga jangan lupa seperti biasa selawat dan salam kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para isteri baginda, kepada para ahli keluarga baginda, kepada para sahabat baginda dan juga kepada golongan yang mengikuti baginda sampai hari kiamat insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa khabar? Kami di AR Tamar mendoakan agar kita semua dan juga keluarga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di dunia, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di akhirat, dan juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari api nerakanya insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti biasa sebelum saya meneruskan FB Live saya hari ini dengan topik-topik yang saya nak kongsikan untuk pengetahuan kita bersama-sama, sebelum tu saya ingin mohon dua perkara lah. Yang pertama ialah kepada tuan-tuan perempuan yang mengikuti FB Live saya ni, jangan lupa sharekan, tagkan juga kawan-kawan, invite mereka join dalam grup FB AR Tamar ni. Dalam tu banyak perkongsian-perkongsian yang
yang menarik lah untuk kesihatan diri kita. Dan juga jangan lupa yang kedua, saya sharekan ya link di bawah, satu grup yang grup nak sehat, yang mana grup ni adalah grup private, yang mana di dalam tu banyak saya kongsikan artikel-artikel ataupun jurnal-jurnal, kajian saintifik berkenaan dengan kurma ya, benefit yang ada pada kurma ni yang telah dibuat kajian di luar sana dan juga di dalam negara. Apakah kurma, khasiat kurma yang boleh bantu untuk kesihatan tubuh badan kita ya, sama ada di luar ataupun di dalam tubuh badan kita. Dan juga sebelum ya saya meneruskan ibadah saya ingin kongsikan dulu ya topik-topik perkongsian kita hari ini, iaitu yang pertama saya nak kongsikan tajuk utama ya, topik pertama iaitu berkenaan dengan pentingnya zakat perniagaan ya. Yang kedua saya nak kongsikan berkenaan dengan banner pendapatan atau banner perniagaan ataupun peluang perniagaan dropship bersama dengan kami, bersama dengan AR Tamar. Dan yang ketiga, saya akan kongsikan lagi kajian saintifik berkenaan dengan kurma ni, yang mana yang saya nak fokuskan iaitu kolesterol dengan kurma ya. Apakah peranan ataupun apa kebaikan kurma ni bila bercakap tentang kolesterol manusia ataupun kolesterol pada badan kita, pada tubuh badan kita. Dan yang terakhir ialah merupakan peringatan ya, kita bersama dalam waktu COVID-19 ni. Apakah peringatan-peringatan daripada kerajaan Malaysia lah, antaranya daripada KKM, daripada Majlis Kesihatan Negara ataupun daripada sebenarnya Dok Mai, untuk kita saling ingat mengingati ya. Okey, baik. Itu tadi berkenaan 4 topik yang seperti biasa yang saya ingin kongsikan bersama-sama. Dan juga sebelum saya meneruskan, saya ingin perkenalkan diri saya, yang mana tuan-tuan dan puan yang belum ya mengenali saya, iaitu saya Abdul Rahman bin Muhammad Noor. Kami daripada AR Tamar, yang mana kami merupakan wakil perniagaan untuk produk-produk Al-Hijaz Mart International, dan kepakaran kami dan antara sebelum tu antaranya ialah produk ni lah ya, produk yang kami ingin pasarkan dan juga yang kami ingin cari dropship ialah ni, produk Pati Ajwa dan juga produk kesihatan kurma Ajwa. Ini produknya. Dan di dalamnya adalah botol kaca keras, dan ini packaging dia lah. Ini Pati Ajwa 100% pati, tak dicampur bahan-bahan lain di luar sana, hanya Pati Ajwa. Okey, baik. Kepakaran kami ialah membantu tuan-tuan dan puan-puan di luar sana yang ingin sihat, yang ingin jaga kesihatan, maintain sihat, dan juga yang ingin berbagi kesihatan tak kira dalam peringkat umur ya, sama ada daripada bayi hinggalah kepada warga emas. Dan juga secara tak langsung dengan kita sihat tu, kita boleh tambah amal ibadah kita boleh beraktiviti bersama dengan keluarga, dan juga kita boleh membantu juga dengan orang-orang lain di luar sana. Dan secara tak langsung juga akan rasa timbul rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW atas anugerah produk ni, dan juga rasa rindu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana kami dapat bantu tuan-tuan puan-puan luar sana ialah dengan melalui produk Pati Kesihatan Ajwa, produk Pati Kesihatan Kurma Ajwa ya. Ini produknya. Dan apa tindakan yang tuan-tuan perlu lakukan ialah jangan lupa, kalau nak tanya pasal info produk ni, PM kami, DM kami, insya-Allah kami akan bantu. Dan juga andai kata ya tuan-tuan puan kenal sesiapa di luar sana yang ingin dibantu, sharekan link di bawah lah ya, di bawah ni kepada mereka, insya-Allah kami akan bantu ya, PM kami dan DM kami. Dan kalau jika tuan-tuan berminat, jangan lupa kami ada promosi ya, promosi bulan Merdeka ni, yang mana kita akan bagi potongan harga, kita akan bagi diskaun, dan juga kita bagi free postage untuk untuk tuan-tuan. Dan juga di samping itu kita akan bagi hadiah percuma ya, hadiah percuma dalam bentuk e-book, iaitu tajuk dia doa-doa ringkas daripada Al-Quran dan hadis. Yang ini doa-doa mustajab yang ada dalam Al-Quran dan ada dalam hadis, yang kita sepatutnya lah kita amalkan. Okey, baik tuan-tuan sekalian, itu saja berkenaan dengan latar belakang kami ataupun latar belakang saya. Okey, baik, tanpa berlengah masa, saya teruskan
Ya, perkongsian pagi ini berkenaan dengan tajuk utama dulu, iaitu berkenaan dengan pentingnya zakat perniagaan. Okey, baik. Um, Bila kita berniaga ataupun bila kita bekerja, sama ada bekerja full time ataupun berniaga part time ke, asalkan kita mencari rezeki tu, uh, dah tentu sebenarnya bila kita sebenarnya dalam proses mengejar impian kita, mengejar cita-cita kita. Macam contoh, orang nak berimpian rumah besar, orang nak berimpian duit banyak kat bank. Jadi begitu juga sama ada yang bekerja ataupun yang berniaga ni, antaranya itulah impiannya. Okay, untuk membahagikan isteri, membahagikan ahli keluarga, membahagikan ibu bapa, macam-macam impian. Ada 1001 macam impian. Dan juga dalam kesibukan kita tu, untuk mengejar impian tu ataupun untuk kita mengembangkan bisnes kita ataupun kita ingin panjat corporate ladder tu, jangan lupa, kita jangan sekali lupa yang kita ada kewajipan ataupun kita harus menunaikan kewajipan kita untuk menunaikan zakat. Zakat sama ada zakat perniagaan, zakat pendapatan, zakat emas, zakat simpanan, zakat harta, zakat pertanian dan macam-macam lagi. Yang mana zakat-zakat ni kita kena penting. Penting, kita harus, kata orang, ambil benda ni penting macam mana kita solat. Pasal solat tu wajib, zakat ni pun wajib bila cukup syaratnya. Dan juga siapa tahu makna zakat. Sebelum tu saya nak ingin ingatkan kepada tuan-tuan puan, anda kata tuan-tuan puan ada, kalau saya ada tersilap, boleh komen di bawah apa ni, boleh bercakap pasal zakat ni. Dan juga kalau ada idea cadangan, boleh sharekan juga di bawah. Kita sama-sama membantu, kita sama-sama tambah ilmu. Okay, baik. Zakat ni dia bermaksud kadar lah ataupun numbers ataupun persen yang telah ditetapkan, yang diambil daripada sebahagian daripada harta kita lah, sebahagian daripada keuntungan kita ataupun sebahagian daripada pendapatan kita. Bukan sebahagian, namanya diambil sikit daripada bahagian harta kita tu, yang mana yang ini diwajibkan kepada kita, dan juga tujuannya diberi kepada golongan-golongan yang tertentu, yang mana cukup syarat-syaratnya. Cukup syarat dalam Islam. Maknanya kita yang nak mengeluar pun bila cukup syaratnya kita kena keluarkan. Begitu juga orang yang nak terima zakat kita tu, bila cukup syaratnya dia akan terima zakat. Jadi dua-dua ada syarat lah, bersyarat. Dan juga tuan-tuan perempuan boleh rujuk kepada ustaz-ustaz di luar sana yang saya rasa ustaz yang ada dalam faham dalam bidang muamalat, saya rasa boleh tanyalah benda lebih detail. Dan juga zakat ni, fungsi dia ialah sebagai pembersih harta. Dia mensucikan harta, dia mensucikan jiwa yang mempunyai harta tu, yang mengeluarkan zakat tu. Dan juga bila bercakap pasal mensucikan ni, pada pandangan saya ialah dia mensucikan ni macam ni. Kalau kita berniaga ataupun kita bekerja kan, kadang-kadang kita tak tahu, kita terambil benda-benda yang kita tak sengajakan, kita tak perasan di luar kita punya kotak pemikiran kita, benda yang kita tak perasan lah, secara indirectly. Jadi fungsi zakat itu adalah membersihkan harta tu, membersihkan diri kita juga dari dosa yang kita ni, contoh macam dosa-dosa manusia, macam kadang kita ni dia cakap kasar, dan kita tahu orang tu tak boleh bercakap kasar, kita cakap kasar, benda ni kita tak perasan. Benda itulah yang tujuannya, yang Maha Suci Allah tu, dia membersihkan diri kita yang mengeluarkan zakat, dan juga harta kita ni, pendapatan kita ni. Dan juga jangan lupa yang zakat ni juga dia merupakan rukun Islam. Rukun Islam yang keempat, yang mana memang benda ni wajib lah, ini satu kewajipan. Dan juga ianya ada juga disebut di dalam Al-Quran. Maknanya benda ni, kalau perkara-perkara yang ada disebut dalam Al-Quran ni, benda-benda ni besar atau penting. Jadi kita kena take note, kita kena take serius dalam perkara ni. Jangan main-main lah. Maknanya dia akan ada musibah ni kalau kita langgar, yang mana kita tak tahu perancangan Allah. Baik. Dan juga penetapan ataupun kadar zakat ni, ataupun bukan kadar zakat, penetapan ni ialah untuk membuktikan pada diri kita, dan tunjuk kepada Allah yang bahawa sebagai membuktikan salah satu penghambaan diri kita daripada kepada Allah SWT, dengan kita menjalankan perintahnya, salah satu perintah wajib yang dituntut oleh Islam, yang Allah mahu kita buat. Saya cakap macam ni bukan apa,
saya teringat ada satu ustaz cakap, ataupun bila kita belajar agama, Tuhan ni dia tak memerlukan kita, kita yang memerlukan Tuhan. Itu kalau kita berdoa, Tuhan tak perlu berdoa kan. Jadi macam itulah, ini kita tunjuk kepada Allah yang kita mematuhi satu perkara wajib dia, selain sembahyang dan seumpamanya, dengan kadar kita berzakat. Dan jadi apa ni, dengan tapi benda ni bersyarat, bukan kata semua orang Allah kata kena zakat, tak. Dia ada syarat-syarat dia yang boleh cukup, orang ni kena keluar zakat. Bila tak cukup, tak cukup lah. Jadi, dan juga zakat ni dia wajib, sedekah tu dia sunat. Dia ada beza. Jadi kita kena fokus dulu yang wajib, barulah kita buat yang sunat. Kita kata orang, kita kena bina tiang tu dulu, barulah kita bina tembok ke apa benda kita nak bina. Jadi tiang tu penting. Okey, baik. Dan juga bila bercakap tentang zakat ni, tak kira lah sama ada kita ni berniaga secara online ke, berniaga secara offline ke, ataupun kita bekerja ke, tak kira apa peringkat sekalipun, bila tiba masa kita diwajibkan bayar zakat tu, cukup kiraan dan syaratnya, kita kena lunaskan, kita kena wajib kita keluarkan zakat tu. Dan juga pendek cerita, kita keluarkan bukan keluarkan saja, malah dikeluarkan duit tu untuk membantu juga orang lain juga. Dia macam bersedekah lah. Konsep dia macam sedekah. Tapi yang zakat ni sebenarnya saya cakap tadi, dia wajib, penting. Macam itulah. Kita bantu juga orang lain. Dan juga kita kena ingat, bila kita bantu orang lain, nescaya Allah akan bantu kita. Begitu juga dengan kita bersedekah ataupun kita berzakat, bila kita keluarkan zakat kita, Allah akan tambahkan lagi, Allah akan buka lagi pintu-pintu rezeki itu. Itu ada dalam Quran, insya-Allah. Okey, baik. Namun kadang-kadang kita perhati, dan juga kita kena ingat benda ni, jangan kita ambil remeh, jangan kita ambil tidak pedulikan ataupun buat tak tahulah itu satu. Yang kedua, ada juga kadang-kadang golongan yang saya perhatikan jugalah, yang pada pandangan saya personally, yang cenderung keluarkan zakat ni nak keluar dan bagi sendiri. Ada juga tapi kena ingat kadang-kadang kalau kita takut kita tak sedar bahawa yang jumlah zakat yang kita keluarkan tu berkemungkinan besar berkemungkinan tidak mencukupi dengan nilai zakat yang telah diwajibkan oleh pusat zakat ke, lembaga zakat ke, ataupun badan-badan kerajaan yang buat kutipan zakat ni. Jadi yang kita akan jadi isunya bukan di dunia juga, malah dia akan melibatkan kita di mahsyar nanti. Jadi kita seelok-eloknya lah kita minta para ustaz yang bekerja dengan pusat zakat ni kira betul-betul, lepas tu kita serahkan dia. Apa-apa pun mereka yang bertanggungjawab nanti isu zakat ni. Jadi kita dah lepas tangan lah, kita dah selesai kita punya bahagian. Itu sebenarnya. Okay, baik. Dan juga apa ni, kalau nak fikirkan saya yang saya tahulah mungkin saya silap, kalau katakan kita nak bagi kepada ahli keluarga kita yang susah pun, dia 1/3 daripada duit daripada sumbangan tu, 2/3 perlu diberi kepada orang-orang yang layak, yang lebih layak, bukan lebih layak, yang memerlukan juga. Jadi itu sebenarnya keluarga dan juga apa ni, orang-orang di sekeliling kita lah. Jadi itulah yang saya fahamkan. Betulkan saya kalau saya silap. Dan jadi pendek ceritanya, kita tahu Islam ni dia adalah satu agama yang menitik beratkan amalan untuk tolong-menolong, bantu-membantu, saling kata orang melengkapi antara satu sama lain. Islam tu macam memang bersaudara lah. Kita tahu banyak hadis menceritakan pasal persaudaraan dalam Islam ni. Dan juga di samping itu juga bukan saja kita bantu, malah kita menguatkan sistem ekonomi kita orang Islam. Itu je. Dan juga Allah pun ada kata dalam surah Al-Baqarah, Allah ada berfirman, wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah sebahagian daripada usaha kamu yang baik-baik. Jadi antara ayat yang saya jumpa lah, yang Allah menggalakkan kita untuk belanjakan harta kita ni kepada benda-benda yang baik-baik. Dan di sini dalam proposal saya ini, saya kongsikan sedikit syarat-syarat wajib zakat perniagaan. Dan sebelum tu saya nak ingatkan tuan-tuan perempuan di luar sana, anda kata ada kesilapan, jangan lupa komen di bawah. InsyaAllah kita bantu-membantu lah. Dan juga kalau ada cadangan idea, kongsikan juga di bawah. Okey, baik.
Pertama, syarat wajib zakat perniagaan ni adalah pertama dia ialah Muslim. Muslim itu orang Islam. Yang mana perniagaan ni, saya fokus pada perniagaan apa ni, yang perniagaan yang kata yang pemilikannya kalau katakan bercampur dengan bukan Islam, bahagian pemilikan yang Islam saja, persen dia saja yang orang Islam punya je saja yang dikenakan zakat. Itu satu. Yang kedua, sempurna milik. Sempurna milik ni kalau tak tahu saya ialah harta yang dikenakan zakat dan mestilah ada kesempurnaan dari segi pemilikan tu, hak milik zakat tu, dan keupayaan untuk menguruskan. Dan yang ini more kepada kuasa penuh lah ke atas harta tu, siapa yang berkuasa atas harta tu. Dan juga yang ketiga, cukup nisab ataupun cukup kadar dia, cukup haul dia lah, kiraan zakat tahunan tu. Dia macam income tax lah, LHDN kan. Dia cukup tempoh kita berniaga setahun tu, dia akan dikira apa namanya, zakat kira setahun, tapi LHDN dia more kepada tarikh bulan. Kalau berniaga bulan bulan 7 tak silap 7 ataupun akhir bulan 7 lah, bulan 8 di extendkan. Jadi itulah tadi bila cukup nisabnya akan dikenakan dikeluarkan zakat tu lebih kurang dalam 85 gram emas masa lah, kiraan kadar emas masa dan juga itu nisab kiraan dia, persen dia. Dan juga haul ni ialah genap setahun perniagaan tu. Kalau tak cukup setahun tak boleh lagi dia kena cukup setahun. Jadi nilaian harta perniagaan tu diambil daripada akhir tahun tu, akhir haul tu lah, akhir genap setahun kita tu lah. Andai kata kita mula niaga dalam bulan Ogos ni, maknanya bulan Ogos, akhir bulan Ogos tahun depan lah baru kita dikenakan zakat, macam tu lah. Dan juga yang kelima ialah kita niat kita berniaga tu. Niat kita berniaga tu ialah kita niat untuk memperolehi keuntungan dan keuntungan dan juga pendapatan tu. Dan apa ni, dengan niat juga apa ni, dia ni ada hubung kait niat dengan kita panggil amalan tu Jadi kedua-dua ni dia adalah dia wujud bersama lah sebenarnya yang berterusan. Jadi niat kita untuk menjalankan perniagaan tu adalah untuk kita orang niat ikhlas lah untuk berniaga. Dan juga yang keenam ialah barang perniagaan. Barang perniagaan kita tu ataupun perkhidmatan yang kita usahakan tu, yang kita jalankan tu, mestilah pertamanya yang seutama-utamanya ialah yang halal, produk-produk yang halal, servis-servis yang halal. Dia zakat ni tak jatuh kepada benda-benda yang halal, yang haram macam kita menternak khinzir ke, ataupun kita jual arak ke, benda-benda ataupun kita terlibat dengan riba ke, ini tak wajib zakat. Dan juga saya percaya benda-benda ni kita sebagai orang Islam memang tak ada kat situ lah, insya-Allah. Dan juga apa ni, kesimpulannya lah kesimpulannya kita ni sebagai usahawan ke, ataupun kita yang mencari rezeki kat luar sana, yang kita ni kita tahu kita bersyahadah, kita beragama Islam, kita kena ambil perhatian dalam soal zakat perniagaan ni. Penting tak pentingnya bukan apa, kita kena ingat kita berniaga pun niat kita nak bantu orang lain. Jadi dengan kita berzakat pun sebenarnya kita membantu orang lain. Dan bukan itu saja, Allah bagi jaminan pula, bila kita bantu orang, Allah akan bantu kita balik. Bila kita bersedekah ataupun kita berzakat, duit tu Allah lipat gandakan, rezeki tu Allah tambah lagi kan, dengan 70 kali dan macam tu yang saya faham. Dan juga maknanya rezeki tu dibiarkan lagi, Allah bantu lagi dengan buka lagi pintu-pintu rezeki kita, insya-Allah. Dan apa ni, saya rasa setakat itu saja yang saya nak kongsikan Dan juga apa ni, dan juga kita kena ingat apa ni, kita berniaga ni, kita tahu kita hidup di dunia, dan juga kita tahu kehidupan di dunia ni sementara, dan juga akhirat itulah yang kekal abadi. Jadi kita kena bijak dalam apa ni, gunakan rezeki yang diberikan, yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu dengan ikut apa yang Allah suruh. Jadi kita akan selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Okey, baik, mudah-mudahan lah apa yang kita buat ni, bila kita berzakat ni, rezeki kita juga akan diberkati dan juga akan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam boleh. Okey, insya-Allah moga kita dapat kefahaman kat situ, moga kita dapat ambil action, take action, kita akan bertindak lah
bila bercakap pasal zakat perniagaan ni, jangan buang masa. Dan juga apa ni, semoga kita mendapat manfaat daripada perkongsian hari ini. Dan juga jangan lupa sharekan, kalau ada nak komen, nak bagi idea, nak sumbang idea, cadangan ke, komen juga di bawah supaya kita sama-sama bantu membantu, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan puan-puan sekalian, itu tadi berkenaan dengan perkongsian saya yang pertama, berkenaan dengan pentingnya zakat perniagaan tu. Ini yang kita harus ambil take note. Okey, baik. Saya teruskan ya perkongsian saya yang kedua hari ini, iaitu berkenaan dengan peluang ya. Dropship kami ni uh, percuma, kita tak ada minta sebarang yuran pendaftaran, walaupun di luar sana ada juga yang kita dengar yang minta pendaftaran itu, masing-masing punya plan ataupun strategi lah. Kami tak perlukan pendaftaran percuma ni, pendaftaran ni hanya percuma saja. Dan apa ni, sebarang modal untuk beli stok pun tak perlu. Dan juga pendek ceritanya apa ni, confirm lah tuan-tuan perempuan tak rugi apa-apa. Maknanya tak perlu keluar modal, duit poket tak keluar, tak adalah rugi. Dan juga bila tak rugi tu maknanya tak perlu simpan stok, tak perlu simpan stok, dan juga tak perlu post barang. Ini semua kerja-kerja remeh ni kami akan buat lah, kami akan buat bagi pihak tuan-tuan perempuan sebagai dropship kami. Dan juga produk yang kami nak promote ataupun produk yang tuan-tuan perempuan nak gunakan untuk menjual tu, inilah dia produk kesihatan Parti Ajwa atau produk kesihatan Kurma Ajwa, yang mana produk ni insya-Allah dia mudah terjual dan juga akan ada repeat order yang tinggi, insya-Allah. Dan di samping tu bila jadi dropship kami ni, dia tak ada kontrak tau. Tak ada kontrak. Apa ni, boleh buat secara santai saja, tak ada masalah. Tapi kena ingat dalam Islam dia ada konsep, dia kita panggil ada macam dia ada dia ada prinsip, prinsip dia iaitu manjada wajada, siapa berusaha pasti dapat atau pasti berjaya. Jadi kita kena berusaha juga, tak boleh santai-santai. Dan di samping tu, bahan pemasaran kami sediakan, bahan pemasaran kami sediakan macam gambar-gambar klien-klien ataupun pelanggan-pelanggan yang nak membeli dengan kami.
yang mereka berpuas hati dengan produk ni, dan yang repeat buying juga ada. Dan juga kita bagi juga video-video pemasaran, testimoni-testimoni untuk tuan-tuan ataupun para dropship kami gunakan untuk marketkan, buat promosi di platform-platform sosial media masing-masing, ya. Okay, dan juga bukan setakat itu, group support kami sediakan, kami create, kami sediakan, yang mana group support ni dia macam FB group, uh, WhatsApp group ataupun Telegram group lah. Yang mana dalam group ni, dropship yang baru ni kita masukkan dalam group tu. Dalam tu kita ada buat macam-macam perkongsian. Ya, sama ada perkongsian daripada dropship yang lama, apa yang dibuat betul, yang boleh mendapat hasil. Jadi kita boleh follow kat situ saja, ya. Kita follow tu macam shortcut dah. Ya, tak ada buang masa. Pasal dia buat betul, jadi mana kita pun buat, insya-Allah betul. Dan macam-macam lagi lah yang kita akan kongsikan, tips-tips, panduan-panduan, uh, apa ni, update info, semua tu kita akan kongsi dalam grup tu juga. Dan juga kami tak tinggalkan begitu juga, kami akan bagi sesi coaching bergrup ni kita akan buat biasanya Sabtu Ahad pagi lah, bukan apa, waktu tu kadang-kadang ada dropship yang bekerja, jadi dia nak, ada dropship yang kerja full time, dia nak buat benda ni part time, dan waktu kerja dia tak mau diganggu. Jadi kita gunakan Sabtu Ahad adalah waktu yang sesuai, pagi atau petang ke, nanti kita akan inform biasanya dalam grup-grup ni. Dan juga dalam tu macam-macam perkongsian lah, sama ada secara kita akan buat live perkongsian daripada orang yang dah berjaya ke, ataupun tip-tip panduan semua ni kita akan kongsikan, yang mana semua ni untuk kata orang kita sharpkan, kita tajamkan kita punya strategi marketing tu, pemasaran kita tu di sosial media kita sendiri lah, supaya kita boleh menjana pendapatan tu, ataupun kita boleh bina pendapatan daripada perniagaan dropship ni. Okay, baik. Dan akhir sekali, reward atau bonus kita sediakan kepada mereka-mereka yang berjaya capai target yang kita nak tu. Sama ada kita set bonus dalam bentuk bulanan ke, 3 bulan sekali ke, ataupun 6 bulan, 9 bulan, setahun tu kita akan setkan. Dan pendek ceritanya lah, kalau tuan-tuan perempuan yang dropship kami ni berjaya capai target tu, dapat dua lah pendapatan. Pertama, komisen pada setiap produk yang terjual. Yang kedua ialah bonus tadi lah, bonus tu. Dan berapa bonus tu kita akan beritahu dalam grup-grup yang kita cakap tadi lah, grup support tadi. Okey, baik tuan-tuan sekalian, semua yang saya ceritakan ni, yang saya listkan ni, tidak akan, kata orang, tidak akan berjaya, tidak akan menjadi sekiranya dropship yang kami lantik tak rajin, tak ada komitmen. Itu kita tak boleh nak bantulah. Yang penting kontak kat sini, bila kita bina pendapatan tu, kita membeli, kita grab peluang perniagaan ni, kita kena membantu sesama kita. Jadi benda ni boleh berjaya. Okey, baik tuan-tuan puan sekalian, sekiranya tuan-tuan puan berminat, jangan lupa PM kami ataupun DM kami, sertakan nama, alamat email ataupun dan juga nombor handphone kepada kami, dan kami akan kongsikan infonya, macam mana dropship kami ni. Ataupun kalau tuan-tuan puan kenal sesiapa di luar sana yang nak dibantu, jangan lupa sharekan link ni, sama ada rakan-rakan ke, jiran tetangga ke, uh, apa ni, adik-beradik ke, ataupun rakan-rakan office ke, sesiapa saja yang kenal yang nak dibantu, yang ada yang teruji, yang mana life dia orang teruji akibat ekonomi mereka teruji akibat COVID-19 ni, ekonomi kita yang tak berapa bagus ni. Jadi bolehlah sharekan dia ni, kita akan bantu insya-Allah. Okey, baik, macam boleh insya-Allah boleh. Dan itu tadi tamat perkongsian saya yang kedua berkenaan peluang perniagaan dropship bersama dengan Airtel Ahmad. Dan saya teruskan, ya, perkongsian saya yang ketiga, yang ini berkenaan dengan uh, uh, kajian saintifik berkenaan dengan kurma ni, ya.
tuan perempuan nak tahu lebih detail, saya boleh kongsikan link ni berkenaan dengan, kalau nak baca, boleh baca lah berkenaan dengan kolesterol pada kanak-kanak ni, untuk apa ni, untuk kita yang sebagai ibu bapa ni harus berwaspada lah. Jadi kita kena, kata orang, kena berjaga-jaga, sihat sebelum sakit. Okay, baik. Itu tadi perkongsian saya yang ketiga berkenaan dengan kajian saintifik berkenaan dengan kurma ni, yang mana kenapa saya cakap benda ni ada kena-mena dengan kurma, pasal kolesterol dengan kurma ni dia ada satu pada kajian yang mendapati bahawa kurma ni boleh membantu mengurangkan bacaan kolesterol dalam darah kita, dalam arteri kita. Ada kajian banyak di luar sana. Okey, baik tuan-tuan dan puan, saya teruskan perkongsian saya yang terakhir, iaitu yang merupakan peringatan untuk kita bersama-sama. Yang ini tak lain tak bukan peringatan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mana kita tahu sekarang kita musim Covid, bukan musim bola, ini musim Covid, yang mana peringatan ini untuk kita bersama-sama lah, dalam infografik yang saya kongsi. Tamat sudah empat perkongsian saya seperti biasa dalam FB Live saya hari ini, dan juga moga kita mendapat sesuatu ilmu, moga dipermudahkan urusan kita harian insya-Allah. Dan juga kepada tuan-tuan puan yang baru saja mengikuti FB Live saya, jangan lupa boleh dengar semula bila video ni di-upload balik oleh FB. Dan juga kepada tuan-tuan puan yang masih lagi kekal mengikuti FB Live saya daripada awal hingga penghujung ni, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas komitmen dan komited tuan-tuan dan puan. Moga-moga kita mendapat sesuatu ilmu insya-Allah. Dan juga jangan lupa sharekan, tagkan, invite kawan-kawan ke FB page AR Tamat. InsyaAllah banyak lagi yang akan datang, kami akan kongsikan benda-benda yang mendatangkan manfaat untuk diri kita dan juga keluarga kita insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan, itu saja perkongsian saya hari ini. Sebelum saya mengakhiri FB Live saya ni, seperti biasa, saya ingin berpesan untuk diri saya dan juga tuan-tuan di luar sana, iaitu marilah kita bersama-sama, kita menjaga kesihatan diri kita, kita menjaga kesihatan ahli keluarga kita, dan juga orang-orang di sekeliling kita, komuniti kita, dengan kita mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun Majlis Keselamatan Negara. Dan juga bagi tuan-tuan perempuan yang yang ada urusan di luar, jangan lupa pakai double face mask, amalkan penjarakan sosial tu, dan sentiasa jaga kebersihan tangan, pakai sanitize. Kemudian hati-hati dengan kawasan tu, yang ada crowd atau ada crowd, serta berhati-hatilah. Dulu kita boleh panggil benda-benda ni SOP ni norma baru, sekarang ni bukan norma baru dah, kita dah setahun dah pun. Jadi kita dah boleh ingat dah benda-benda ni, jadi tak perlu diingatkan. Okey, baik. Dan juga jangan lupa bila balik tu, bila sebelum bersama keluarga tu, kita bersihkan diri dulu, kita asingkan baju-baju kita semua. Jadi jangan lupa kita sentiasa berhati-hati, insya-Allah. Itu ada manfaatnya Covid ni, otak kita sentiasa berhati-hati. Okey, baik. Sambil kita terus berdoa, kita berusaha, jangan lupa kita teruskan berdoa, kita teruskan bertawakal. Moga-moga Allah bersama-sama kita, Allah membantu kita mengharungi, supaya kita dapat mengharungi musibah ni, dapat kita mengharungi dugaan ni, dapat kita mengharungi ujian ni bersama-sama. Dan paling penting, jangan lupa kepada Allah lah kita berserah. Okey, baik tuan-tuan dan puan sekalian, itu saja yang saya nak kongsikan hari ini. Jangan lupa kita jumpa lagi besok pada waktu yang sama insya-Allah. Andai kata ada perubahan jadual, saya akan upkan poster
live tu, katakan pagi saya ada kelas ataupun saya kena ada urusan lain di luar sana, saya akan upkan poster tu, dan biasanya kita akan buat malam lah. Kalau tak dapat hari tu, kita akan buat malam. Pagi tu kita akan buat malam. Macam itulah, ya, insyaAllah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, itu saja yang saya nak kongsikan hari ini. Dan juga sebelum saya mengakhiri penik live saya akhiri dengan tasbih kifarah dan juga suratul subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya akhiri dengan moto perniagaan kami, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Stay safe, kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita jaga komuniti kita jaga negara kita mesti menang. Kami bantu anda elakkan isu kolesterol tinggi untuk capai sihat dari masalah penyakit-penyakit kronik. Produk kesihatan Pati Ajwa, sihat dan selamat insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.